أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين آمين يا رب العالمين. Sambungan kitab An-Nafahat Ar-Rabbaniyah Al-Aliyah, muka surat 50. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ilfad dharain amin. Sambungan daripada kata-kata hikmat yang dinakalkan daripada al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, merupakan pengasas kepada madrasah Asy-Syadzuliyah. Yang ke-11, sekiranya kamu menjadi seorang yang beriman dengan sebenar-benarnya, kamu akan dapati kesemua selain kamu adalah musuhmu. Parah ni. Seperti mana sabda Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Jadi perlu kita fahamkan apa yang dimaksudkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata Nabi Ibrahim itu dalam Al-Qur'an. Jadi dalam Al-Qur'an, dalam surah Asy-Syura, ada ayat yang merakamkan kata-kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa innahum aduwwun li illa rabbal alamin. Jadi kita tengok balik kepada siapakah yang ditujukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Fa innahum aduwwun li, mereka itu musuhku. Hum fa innahum aduwwun li, mereka adalah musuh kepadaku. Mereka itu siapa? Tengok balik tafsir kata apa. Tetapi selepas itu pengecualian, ada pengecualian. Jadi dalam bahasa Arab, bila ada nafi, ada istisna, ada pengecualian, maka kita tahulah selain daripada pengecualian itu bukan yang dimaksudkan. Dimaksudkan. Yang boleh duduk pondok ni orang perempuan je. Lelaki tak boleh. Bermaksud orang perempuan saja, lelaki tak boleh. Kecuali. Apa lagi? Yang boleh masuk pondok ni semua yang umur 60 tahun ke atas. Mana 60 tahun tak boleh, kecuali. Jadi bila Nabi Ibrahim kata fa innahum aduwwun li, mereka itu musuhku. Kecuali dia siapa? Kecuali melainkan Tuhan semua alam. Mereka itu musuh kecuali Tuhan semua alam. Mana yang tidak musuh tu hanya Tuhan semua alam. Bermaksud kalau dia kata semua itu musuhku, fa innahum aduwwun li, semua itu musuhku, kecuali orang yang beriman. Contoh, kalau ayat tu begitu, kecuali orang beriman. Maksud orang beriman tu ramailah. Orang tak beriman musuh dia. Fa innahum aduwwun li, mereka tu musuhku, kecuali umatku. Tetapi Nabi Ibrahim mengatakan mereka itu musuhku, kecuali Allah. Maksud dia, selain daripada Allah semua musuh.
Jadi perlu dipahami makna ini. Ya. Jadi bermaksud yang nama dia musuh, apa maksud musuh? Sesuatu yang menghalang cita-cita kita, nama dia musuh. Sesuatu yang menghalang cita-cita kita, nama dia musuh. Tengoklah dia punya konteks yang diperkatakan. Kalau seorang itu, seorang penuntut ingin belajar, dia kena membaca, kena menghafal, maka siapakah musuh kepada dia? Oh, musuh dia banyak. TV, handphone musuh dia. Kawan-kawan dia mungkin musuh dia juga. Sebab mengganggu dia. Musuh lah. Bukan musuh nak pergi tumbuk, tak. Bagi orang pelajar, musuh dia apa? Musuh dia handphone dia. Bukan kita nak pecahkan handphone tu. Jadi maksud sesuatu yang menghalang pada sesuatu, maka dia itu musuh yang perlu dihindarkan. Jadi yang dimaksudkan Nabi Ibrahim AS, mereka itu musuh kecuali Allah. Bermaksud selain daripada Allah menjadi musuh. Apa sebabnya? Kalaulah tujuan untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka selain daripada adalah musuh. Kalaulah maksud dia ingin mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka selain daripada Allah itu musuh. Kerana bila kita mencintai yang lain daripada Allah, maka terhalang untuk kita memahami mana cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah tujuan kita. Makrifat kepada Allah adalah tujuan kita. Jadi ada penghalang untuk kita makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia dan sebagainya. Harta, bahkan anak isteri juga kadang-kadang menjadi penghalang kepada kita. Dia tak bersalah pun. Hatta harta kita tak bersalah sebenarnya. Duit kita tak bersalah pun. Tetapi disebabkan harta itu menjadi penghalang kita untuk rasa cinta kepada Allah, maka terjadi musuh. Harta itu musuh, anak isteri itu musuh dan sebagainya. Bukan kita pergi lompang. Dah baca salah faham, balikkan kalau lompang pula anak. Kenapa? Abang dah belajar nanti masak nasi. Semua musuh apakah? Jadi maksud kata musuh itu sesuatu yang mengganggu yang kita ingin capai, maka kita musuhlah. Dan sekiranya sesuatu itu tidak menghalang, maka dia tak jadi musuh lagi. Perniagaan itu akan jadi musuh. Perniagaan akan jadi musuh. Ketika mana perniagaan itu melalaikan kita daripada Allah Subhanahu wa taala, maka musuh. Maka perlu kita musuhi. Sekiranya harta, kita punya perniagaan, tetapi apa boleh kita mengendalikan, jadi musuh. Merosakkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita anggap dia adalah musuh kita. Sebab dia mengganggu kita. Tetapi ketika mana kita boleh kawal perniagaan tadi, sebelum ini perniagaan itu menyebabkan kita lalai, maka kita kata dia adalah musuh sebab mengganggu. Kita kata apakah musuh seorang pelajar tu? Bunyi bising orang bercakap, dia adalah musuh kita. Jadi kita lari daripada orang bising-bising tu. Dalam rumah tu semua bercakap ya. Kita nak membaca ni, tak boleh baca. Jadi musuh kepada apa yang kita nak capai, kita lari daripada orang tadi. Sebab dia musuh kepada sesuatu yang kita nak capai, kita lari daripada dia. Tengok orang bising, orang ribu dan sebagainya, tak boleh nak baca lah. Macam mana nak baca ni? Dia kata, maka kita lari daripada bising-bising itu untuk mendapat. Ada orang bising-bising tak kisahlah. Bisinglah kita ni. Memokak, tapi dia elok baca. Bermaksud tidak jadi musuh pada dia. Begitu juga ada orang perniagaan itu menyebabkan dia lalai daripada Allah Subhanahu wa taala, maka perniagaan itu adalah musuh kepada dia. Ada orang jual beli perniagaan tidak melalaikan dia daripada Allah Subhanahu wa taala, maka perniagaan bukan musuh kepada dia. Maka Allah Taala puji mana-mana iman dia kuat. Iman dia kuat sehingga perniagaan itu tidak menjadi musuh kepada dia, tidak melalaikan. Maka Allah Taala puji sebab orang ni kuat iman dia.
maka Allah Ta'ala galak orang yang sebegini rijal. Orang yang tidak melalaikan, bermaksud di sana ada orang yang tidak melalaikan dunia dia. Dunia dia tidak melalaikan dia, perniagaan dia tidak melalaikan dia. Sebab iman dia kuat, maka Allah Ta'ala gelar orang ini rijal. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bay'un an dzikrillah. Di sana ada rijal yang mana mereka itu la tulhihim tijaratun, tidak melalaikan mereka perniagaan mereka dan jual beli mereka an dzikrillah, daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu perniagaan dia tidak menjadi musuh pada dia. Tidak, sebab tak mengganggu dia. Tidak mengganggu dia. Jadi sesuatu yang mengganggu, sesuatu yang kita nak capai, musuhlah. Kita kata. Jadi kalau matlamat kita adalah Allah Subhanahu wa taala, matlamat kita ingin makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sekiranya makhluk ini mengganggu kita, maka dia musuh kepada kita. Sebab itu Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan fa innahum aduwwun li, mereka itu musuhku illa rabbal alamin, kecuali Tuhan semua alam. Sebab itu Imam Syazili mengatakan, sekiranya kamu menjadi seorang yang beriman dengan sebenar-benarnya, maka kamu dapati semua selain mereka adalah musuhmu. Yang ke-12, ilmu-ilmu di dalam hati seperti emas serta dinar yang berada dalam genggaman. Dengan kehendak Allah Ta'ala, ia memberi manfaat untuk dirimu, dan sekiranya dikehendakinya boleh mudaratkan dirimu. Ilmu-ilmu dalam hati seperti emas serta dinar yang berada dalam genggaman, dengan kehendak Allah Ta'ala ia memberi manfaat untuk dirimu, dan sekiranya dikehendaki boleh mudarat. Bermaksud ilmu boleh memberi manfaat, boleh memberi mudarat. Dinisbahkan dengan duit. Dinar yang ada pada kita boleh jadi manfaat, boleh jadi mudarat. Duit yang ada pada kita boleh jadi manfaat, boleh jadi mudarat. Maka dikatakan ilmu-ilmu sama juga boleh memberi manfaat, sekiranya dikehendaki boleh jadi mudarat. Dengan ilmu menjadi orang lebih faham, dengan ilmu menyebabkan orang lebih tawaduk dan sebagainya. Bahkan dengan ilmu juga boleh membinasakan, menyebabkan orang itu takabur dengan ilmu, ya. Dan lebih halus daripada itu, ilmu itu menjadi hijab untuk makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ada kata-kata yang menyebut subhana man hajabal ulama'i bi'ulumihi. Subhana man hajabal ulama' bi'ulumihi. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Subhana, maha suci Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang hajabal ulama, Tuhan yang mendinding para ulama, Tuhan yang menghijab para ulama. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menghijab para ulama bi'ulumihi, dengan ilmunya. Subhana man hajabal ulama'a bi'ulumihi. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menghijab ulama dengan ilmunya. Mana kata yang nama dia mudarat. Mudarat ini darajat demi darajat, darajat demi darajat. Yang nama dia mudarat ini ada darajat. Bagi orang awam, kita kata mudarat pada agama. Apa maksud mudarat pada agama? Apa maksud mudarat pada? Perkara ini mudarat pada agama. Perkara ini menjadi mudarat kepada agama saya. Agama itu milik pribadi. Kita sedang beragama. Kita sedang memperbaiki agama kita. Kita sedang beragama. Kita sentiasa memperbaiki agama kita. Jadi yang nama dia mudarat kepada agama, darajat. Mengikut kepahaman orang tu. Apa maksud mudarat kepada agama dia? Seseorang mungkin kan mudarat pada agama dia bila dia meninggalkan perkara fardu.
maka dia rasa itu mudarat pada agama dia. Satu masa dia berjaya menghindari kalau kita kan dulu dia sibuk dengan perniagaan dia, mudarat, tinggal sembahyang dan sebagainya, mudarat. Apa lagi kita kata? Mudarat dia. Tak puasa dia, contoh dia. Dulu dia bergaul dengan orang-orang yang tak betul. Apa mudarat? Tinggalkan puasa, tinggalkan solat. Lama-lama dia tukar pergaulan dia, alhamdulillah. Sekarang dah jaga solat, dah jaga puasa. Maka bagi dia berkata, telah hilang mudarat agama pada aku. Itu darajat dia. Ada orang darajat yang lebih tinggi lagi. Jadi istilah mudarat pada agama itu bagi mereka bukan lagi mudarat agama dengan erti kata meninggalkan salat, tak, bukan itu tajuk dia. Kita tidak lagi meninggalkan salat, kita tidak lagi meninggalkan puasa, kita tidak lagi meninggalkan haram. Jadi apa mudarat? Mudaratnya ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'rifat juga darajat. Maka apabila kita tidak tinggalkan salat, kita tidak tinggalkan puasa, cuma kita tidak mampu ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita kata itu mudarat. Tapi bagi orang awam, dia tak kisah pun tu, ma'rifat tak ma'rifat. Yang penting kan semayang dah lah. Maka lebih daripada itu, bila tentang ma'rifat, maka di antara penghalang orang untuk ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala ilmunya sendiri. Ilmunya sendiri menyebabkan tidak ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah ilmunya mudarat kepada dia. Sebab itu disebut maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menghijab para ulama dengan ilmunya sendiri daripada ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud dia merasai berilmu. Dia rasa ilmu itu miliknya sendiri. Dia rasa dia alim, dia rasa dia susah payah cari ilmu, maka dia berilmu. Maka dia merasai memiliki ilmu itu, maka mudaratlah untuk ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, selagi mana orang itu merasai kewujudan diri, segala-gala miliknya, amal ini milikku, ilmu ini milikku dan sebagainya, maka tidak akan sampai ma'rifat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga merasai kefakiran dirinya sendiri. Dia jadi begitu pula. Amalnya banyak, ilmunya banyak, tetapi dia merasai kefakiran dirinya itu, iaitu dia memahami, dia merasai, dia meyakini bahawa dia tidak memiliki apa-apa pun. Kenapa? Sebab dia melihat segala-galanya adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak merasai punya ilmu, dia tidak merasai memiliki amal, kerana semua itu semata-mata kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang sebegini dinamakan al-faqiru ilallah. Al-faqiru ilallah, orang yang merasa fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebalik pula, kalau dia perasan, alimnya dan banyaknya amal dan handalnya, dia menjadi hijab daripada, salah satu hijab daripada Allah Subhanahu wa taala adalah merasai diri kita ni ada sahaja. Jadi bagi orang yang ingin makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, selain dia beramal, banyak beramal dan sebagainya, pastikan memiliki akhlak yang baik, mujahadah, memiliki akhlak yang baik, mujahadah, punya amal yang banyak. Tidak cukup sekadar itu, perlu kita tarbiyah. Tarbiyah kita dengan madrasah, dengan tariqah. Untuk apa? Untuk kita melihat bahawa segala-galanya itu adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia melihat kurniaan Allah pada dirinya. Dengan ketaatan yang dilakukannya adalah kurniaan Allah. Jadi kalau kurniaan Allah, tak patut kita rasa bangga. Dengan kurniaan Allah, tak patut kita takabur. Yang ada hanya syukur sahaja kepada Allah. Kita menjadi orang yang taat. Kita menjadi orang yang paling taat. Kita menjadi orang yang paling alim. Kita menjadi orang yang paling berakhlak. Maka yang perlu kita lakukan, rasa syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah Taala kurniakan kita lebih daripada orang lain. Itu saja.
Kita rasa syukur kepada Allah sebab Allah Ta'ala berikan kita iman yang lebih. Maka taat kita. Allah Ta'ala beri kita ilmu yang lebih. Kalau Tuhan tak bagi, habis. Sama kita macam orang lain. Sama kita. Jadi tak sepatut kita rasa bangga dan rasa diri dan amal banyak. Kau ni tak amal banyak. Bukan tak boleh tegur orang, boleh tegur orang. Tapi penyakit yang halus dalam diri kita, ramai orang tak perasan, dia merasai dia ada-ada sahaja. Maknanya dia banyak amal dan baik, kau tak baik. Ini penyakit yang halus yang orang tak perasan. Maka perasaan sebegini, maka terhijab kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebab kita melihat kebaikan kita tidak melihat kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya yang baik adalah Allah, bukan diri kita. Allah yang baik sebenarnya. Maka ilmu itu menjadi dua, sama ada memberi manfaat dan terkadang juga memberi mudarat sebab terhijab dengan ilmu itu. Sebab tadi katanya sekiranya dikehendaki maka boleh beri mudarat. Ilmu juga boleh mudarat. Mudarat kepada makrifat dia kepada Allah Subhanahu Taala. Tak ada mudarat dah tu. Sembahyang bertambah rajin gitu tu. Itu pada pandangan situ. Ngaji ilmu lagi kita tahu halal haram. Ya betul. Manfaatlah kita. Akan tak mengaji. Jadi kalau orang faham tak betul, ilmu pun boleh mudarat, tak kosong dan belajar. Bukan menjadi amal. Jadi bermaksud seseorang berilmu tetapi menjadi mudarat kepada makrifat dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala bila dia rasa ilmu itu miliknya. Yang ke-13, seorang murid yang mengambil rahsia-rahsia kerohanian. Seorang murid yang dapat mengambil rahsia-rahsia kerohanian dirimu ke darimu. Darimu. Ada bawah tu. Ada pembetulan. Ayat. Coba kita baca. Lebih baik daripada 1000 murid tetapi tidak dapat mengambil manfaat daripadamu. Seorang murid yang dapat mengambil rahsia kerohanian darimu lebih baik daripada 1000 murid tetapi tidak dapat mengambil manfaat daripadamu. Yalah, dari itulah, daripadamu. Ini untuk seorang guru sebenarnya. Ini nasihat kepada seorang murabbi. Ini adalah nasihat kepada seorang guru. Terkadang di antara di antara ujian kepada seorang guru adalah melihat betapa banyak murid yang dia ada. Terkadang di antara ujian kepada seorang guru, dia melihat berapa ramai murid yang dia ada. Dan dia di antara ujian, mereka berbangga-bangga dengan murid yang ramai. Maka berlumba-lumba lah di antara seorang guru dan guru, murid yang lagi ramai, murid kau tak ramai dan sebagainya. Pengaruh aku lebih kuat, pengaruh aku lebih banyak, dia berpengaruh dan sebagainya. Ini satu penipuan dalam suluk kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar sama ada guru, sama ada madrasah dan sebagainya bukanlah melihat kepada ramai bilangan. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis menyebut sekiranya engkau mafhum hadis itu bermaksud sekiranya engkau mampu berdakwah kepada seorang ya, masya-Allah, orang yang lain berdakwah dengan ramai orang, sedangkan dia hanya berjaya membagi seorang sahaja, maka itu lebih baik daripada engkau mendapat unta yang mahal. Jadi hadis itu macam itu.
Sekiranya engkau berjaya berdakwah kepada seorang yang berdakwah, maka itu lebih baik daripada seekor unta yang mahal. Bermaksud bahwa nilai dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Imam Syazili, sebab apa yang disebut Imam Syazili adalah pengalaman dirinya sendiri. Apa yang disebut Imam Syazili adalah pengalaman dirinya sendiri. Kerana Imam Syazili radhiyallahu anhu, kata riwayat, hanya dia seorang sahaja, satu-satunya yang belajar kepada Al-Imam Abdul Salam bin Bashis. Al-Imam Abdul Salam bin Bashis disebut waliul mastur, wali yang tersembunyi. Bahkan dia adalah qutbul wali. Al-Imam Abdul Salam bin Bashis adalah qutbul wali, wali kutub pada zaman dia. Abdul Salam bin Bashis ada wali kutub pada zaman dia. Kenapa sebegitu? Sebab itu yang disebut oleh Imam Syazili radhiyallahu anhu. Imam Syazili dalam doa dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dapat bertemu dengan murabbi kepada rohani dia itu adalah kutub pada zaman itu, kutubuz zaman. Jadi dalam riwayat hadis, satu kitab, satu-satunya kitab dalam berbicara tentang para aulia dan derajat para aulia, itu ditulis oleh Imam Sayuti rahimahullah. Ulama yang besar, ulama yang masyhur dalam mazhab Syafi'i kita, Al-Imam Sayuti rahimahullah telah mengarang satu kitab tentang aulia, bahkan menyebut tentang darajat-darajat para aulia dalam kitab yang dia susun, bahawa adanya kewujudan para aulia dan adanya kewujudan darajat-darajat para aulia yang disebut dalam kitab dia. Ada wali abdal, ada wali akhyar, ada wali nujaba. Itu dihuraikan oleh Imam Suyuti dalam kitab dia. Jadi ada, ya, darajat para aulia itu ada. Bahkan Imam Suyuti menyebut riwayat hadis, beberapa hadis tentang perkara tersebut. Dan ditulis oleh Imam Suyuti bahawa pada setiap zaman tidak akan sunyi daripada para aulia illahi salih. Pada setiap zaman tidak sunyi daripada para aulia. Bahkan disebut terperinci oleh Imam Suyuti derajat para aulia sebenarnya. Saya lupa lama tak baca kitab tu dah. Tapi yang ingat yang paling tinggi adalah kutub, wali kutub. Sehingga disebut ada 4 wali kutub. Ada 4 wali kutub sepanjang zaman. Maka di antara yang 4 ada ketua dia. Bukan dia ada pakat musyarat wallahu alam, tapi maksudnya ada yang mana kata 4 ahli kutub, di antara 4 ni mesti ada yang paling tinggi derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita faham macam tu sahajalah. Jangan fikir kat manalah musyarat itu. Jadi ada derajat 4 wali kutub, maka sudah tentu ada yang paling tinggi. Jadi Al-Imam Syazili radhiyallahu anhu dia memunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ini perlu diyakini dahulu. Kalau yang ini tak yakin, tak ada apalah. Ya, wujudnya para aulia dan pada keadaan sebegitu. Jadi Imam Syazili radhiyallahu anhu di antara munajat, ya Allah, aku ingin punya guru yang mana beliau itu adalah kutubuz zaman, kutub pada zaman. Sebab para ulama, para sahabat mengetahui bahawa setiap zaman adanya wali kutub, dan Imam Syazili mengatakan bila meninggal seorang akan diganti seorang. Bila meninggal seorang akan diganti oleh seorang. Sebab tu wali kutub bila meninggal daripada 4 ini akan dilantik seorang. Walaupun tidak dilantik secara formal, Allah Subhanahu wa taala yang akan mengangkat mereka. Mesti ada seorang yang paling tinggi derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu keadaannya. Ya. Jadi bagi orang yang meyakini, bagi orang yang menerima bahawa setiap zaman itu ada para aulia. Jadi para aulia ni tak pupus, kata ulama. Sama ada zahir ataupun tersembunyi.
Bahkan ulama mengatakan terkadang satu zaman Tuhan zahirkan para awliya ila salihin. Ramai pada zaman tu para awliya. Bukan masa tu dia wujud tak, dia zahir kepada orang. Maka satu zaman tersembunyi, tutup, tak tahu orang kewujudan para awliya. Yang tahu semua ahli maksiat ya. Tak ada zaman itu. Ada, dia cuma tersembunyi. Mungkin zaman tu zaman orang dah tak suka dah pada agama, maka yang dicari itu adalah para orang kaya, para raja-raja dan sebagainya, maka mereka tersembunyi. Satu zaman, masya-Allah, Allah angkat derajat orang-orang yang soleh. Ala kulli hal, mereka wujud pada setiap zaman. Maka sekiranya kita ikhlas dengan Allah Subhanahu wa taala, sekiranya hati kita ikhlas dengan Allah Subhanahu wa taala, sekiranya kita ini jujur dengan Allah Subhanahu wa taala, ingin melakukan kebaikan dengan Allah Subhanahu wa taala, apa keadaan dia secara umum apabila kita melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan rapatkan kita dengan orang yang baik. Itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita punya niat yang baik dengan Allah, ya Allah, jadikanlah aku hamba-Mu yang baik. Maka apa Tuhan jadikan kepada kita? Maka Tuhan akan rapatkan kita dengan orang-orang yang soleh. Itu keadaan dia. Maka kita akan mendapat kawan yang soleh, suasana yang soleh. Begitulah. Sekiranya kita tersangat ingin menjadi baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Tuhan akan rapatkan orang yang soleh. Maka Allah Ta'ala akan rapatkan kita dengan para awliya ila salihin. Sebab sebegitu sunnah dia. Allah Subhanahu wa taala jadikan sunnah di dunia dan di akhirat. Sehingga di akhirat ini apa yang berlaku pada kita? Masya Allah, kita tak jumpa orang soleh dekat dunia. Jumpa tapi mungkin tak kenal. Tapi kita melakukan kebaikan demi kebaikan, kebaikan demi kebaikan. Apa akan berlaku di akhirat? Allah akan hampirkan kita dengan para anbiya, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi sunnah dia sebegitu. Sunnah dia bila kita jadi baik, Tuhan akan masukkan kita bersama dengan orang baik. Sekiranya kita menjadi jahat, Tuhan akan masukkan kita kepada orang jahat. Kalau tak di dunia, di akhirat nanti. Orang tak nak buat kebaikan banyak. Orang tak nak pergi haji. Apa balasan Allah Subhanahu wa taala? Dia tak rasa iman dia. Jadi dalam ramai orang Islam ada orang dia tak nak pergi Mekah, tak nak pergi haji. Duit ada, tak nak. Korea boleh. Pergi Mekah, Mekah ni tunggulah, boleh sampai sahur. Gitu. Eropah boleh. Pergi Mekah, pergi umrah. Tunggulah, tak duit ada. Tunggulah dulu. Pergi Jepun boleh. Contoh lain. Jadi hadis itu ditujukan kepada orang yang tak nak pergi haji, maka jadi berdosa tanpa sebab. Perintah pergi haji, tak nak pergi tanpa sebab, dia beriman, bahkan hatta dia solat sekali pun. Maka apa sabdaan Nabi menyebut Allah SWT. Nabi kata barang siapa mati dan tidak barang siapa meninggalkan ibadat haji secara sengaja, orang beriman. Kalau dia mati, pilihlah, Nabi kata. Insya'a Yahudiyan, wa insya'a Nasraniyan, wa insya'a Majusiyan. Pilihlah sama ada bila dia mati, pergi duduk dengan orang Yahudi. Ataupun bila mati, duduk dengan orang Nasrani. Atau bila mati, duduk dengan orang Majusi. Mana murkanya Allah, mana bagi Allah jahat sangatlah orang ni. Pergi duduk orang jahat, dan itulah. Begitu juga bila kita teringin jadi baik, maka Allah Ta'ala akan himpunkan kita dengan orang baik. Bahkan ada hadis khusus tentang penceritaan bersama dengan orang baik ini. Hadis yang disebut oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab dia. Setiap hadis itu rupa-rupanya ada dalam kitab yang Bukhari. Jadi rupa-rupanya, Masya Allah, orang yang berkeinginan untuk jadi baik dan orang yang berkeinginan untuk bergaul dengan orang baik, ini satu benda yang baik, satu benda yang kita kata
Apa kita nak kata? Satu pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita berkeinginan untuk jadi baik, dan jangan lupa satu lagi, kita berkeinginan untuk bersama dengan orang baik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis tersebut, al-arwah junudun mujannadah. Al-arwah junudun mujannadah. Para arwah manusia ini dalam alam arwah dahulu keadaannya duduk berkelompok-kelompok. Jadi kita ketahui sebelum kita masuk dalam jasad, dulu kita berada dalam alam arwah, kita pun tak tahu kita maklumat, tak ingat gitu. Tapi Allah dalam hadis menyebut, dalam Quran juga sebut. Maka dalam hadis menyebut al-arwah junudun mujannadah. Hadis yang dicatat oleh Imam Bukhari dalam kitab dia. Maka hadis menyebut al-arwah junudun mujannadah. Ruh-ruh manusia ini sebelum berada dalam jasad, junudun mujannadah, ruh itu keadaan duduk berkelompok-kelompok, ada kelompok-kelompok dia. Kita tak tahu dulu dalam arwah kita kelompok mana. Maka Nabi mengatakan, ma ta'arafa minha i'talafa. Ma ta'arafa minha. Tidaklah ruh itu berkenal-kenalan dah dalam alam arwah dahulu. Dia datang ke dunia, i'talafa, dia akan cari kelompok dia balik. Dia akan cari kelompok dia. Wa ma tanakara fiha ikhtalafa. Sekiranya dulu dalam arwah dia tak bersama, maka di dunia juga dia tak akan bersama. Pada akhir hayat dia, pada kemuncak hidup dia. Jadi maksudnya adalah pada kemuncak hidup dia. Bermaksud manusia itu mungkin pada awal dia bergaul dengan orang jahat, tapi akhirnya dia bersama dengan orang baik. Maka itulah hakikat ruh yang dahulu. Jadi hakikat ruh yang dahulu adalah ketika mana di akhir usia kita, siapa kita pilih. Tak manfaat juga pada waktu awal kita bersama dengan orang baik, akhir hayat bersama orang tak baik. Maka itulah kelompok kita masa dalam alam arwah dahulu. Kita tak nafikan bahawasanya segala takdir itu dah telah ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi tak sembunyikan perkara takdir. Takdir baik hatta syurga neraka. Hatta syurga neraka. Kalau ada dua soalan yang perlu kita jawab. Syurga neraka Tuhan tahu ke tak tahu? Soalan. Tuan guru tu selalu soalan. Syurga neraka Tuhan tahu ke tak tahu? Kita mati dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah? Tuhan tahu ke tak tahu? Di alam barzah, sama ada kita diazab atau dapat nikmat, benda yang akan datang, tak ada siapa tahu. Allah Ta'ala tahu tak? Alam barzah nanti kita dapat nikmat ke atau diazab? Allah Ta'ala tahu. Di padang mahsyar nanti kita akan ditimbang amal kita. Amal kita akan ditimbang. Tak tahu kita benda yang akan datang. Tuhan tahu tak? Bila amal kita ditimbang nanti apa nasib kita? Tuhan dah tahu ke belum? Tuhan dah tahu tak nasib kita di padang mahsyar nanti? Bila amal kita ditimbang, boleh ke tidak, boleh ke tidak, Tuhan tahu tak akan datang? Tuhan dah tahu. Sampailah seterusnya, ada manusia ke syurga, ada manusia ke neraka. Tuhan tahu tak siapa ke syurga, siapa ke neraka? Tak payah nak jawab. Tuhan tahu tak siapa ke syurga, ke neraka? Tuhan tahu. Masa bila Tuhan tahu? Masa bila dia tahu? Macam kita, baru dan tahu sekarang ni. Baru tahu. Jadi Allah Ta'ala dah tahu perkara yang akan datang bila? Bila? Tuhan tahu tu bila? Tak ada masuk azali. Tuhan dah tahu azalian. Boleh dah, ini dah masuk bab tauhid akidah dah ni. Tuhan mengetahui perkara yang akan datang. Tuhan tahu tak bila masa kita mati? Di mana kita mati? Apa sebab kita mati? Tuhan tahu ke tidak?
Tuhan tahu. Tuhan tahu bila masa kita mati. Tuhan tahu di mana kita mati. Tuhan tahu apa sebab kita mati. Masa bila dia tahu? Dia baru tahu kan? Tuhan tahu azali lagi. Itu satu. Kedua, kemudian yang Tuhan tahu waktu kita mati, di mana kita mati, siapa yang buat? Dia juga yang buat. Itu soal kematian. Soal iman. Orang beriman, orang tak beriman, masa bila dia beriman, masa bila tidak beriman. Tuhan tahu tak? Tuhan tahu. Kalau begitu, sampailah seterusnya di padang mahsyar, ke syurga, ke neraka. Siapa yang ke syurga, siapa yang ke neraka, Tuhan tahu tak? Tuhan tahu. Masa bilakah Tuhan tahu? Azali. Kedua ketiga dah. Kemudian yang mati tadi, kita kata Tuhan tahu waktu kita mati, bila kita mati, apa sebab kita mati, Tuhan tahu. Dan bila tarikh dia tahu, azali, sedia kala Tuhan tahu. Kemudian siapa yang tentukan? Dia juga yang tentukan kematian. Dalam bab kematian, dalam bab iman, dia tahu dan dia juga yang menentukan. Bab syurga ke neraka, dia tahu, dia juga yang menentukan pada hakikatnya. Insya-Allah kita kata. Sebab itu ada riwayat dalam kitab Imam Asy'arani rahimahullah, dalam kitab menyebut Allah Subhanahu wa taala telah membagikan manusia ini kepada dua. Maka Allah Taala ambil sebahagian, maka Allah Taala mengatakan simbolik dia hadza lil jannah fala ubali. Sebahagian manusia ini mendapat habuan syurga fala ubali, aku tak peduli ketentuan itu. Maka sebahagian lagi Tuhan kata hadza lin nari fala ubali, sebahagian akan ke neraka fala ubali, aku tak peduli. Bermaksud Allah Subhanahu wa taala memiliki segala ketentuan. Allah Subhanahu wa taala memiliki segala ketentuan, sama ada ke syurga ke neraka. Dan takdirnya adalah azali. Dan Nabi SAW tidak menyembunyikan perkara itu. Maka Nabi mengatakan jaffal qalam. Sahabat faham maksud Nabi SAW. Nabi berkata jaffal qalam. Nabi mengatakan pen telah pun kering. Sahabat faham apa maksud pen? Qalam adalah pen takdir. Masya-Allah. Allah Taala ada takdir, dijadikan qalam, dijadikan luh. Luh macam papan putih, adanya qalam. Dan wujud, benda itu wujud. Qalam itu wujud, luh itu wujud. Menjadi rupa dengan Allah alam. Sebab dalam Al-Quran Allah Taala sebut nun wal qalami wa ma yasturun. Nun dan demi qalam dan apa yang qalam itu tulis. Luh juga ada. Maka apa yang ditulis oleh qalam, apabila Allah Subhanahu wa taala jadikan qalam, ada riwayat, jadi ada makhluk namanya qalam. Bahasa kita pen. Adanya luh, tempat tulisan. Maka ada riwayat mereka ketika mana Allah tak jadikan qalam, maka Tuhan kata wahai qalam tulis. Qalam tanya ya Allah nak tulis apa ya Allah? Tulislah takdir makhluk ini. Berawal ke akhir. Qalam tulis. Jadi Nabi bersabda jaffal qalam. Nabi mengatakan pen itu telah pun kering, ataupun Nabi menyatakan pen telah berhenti tulis, telah berhenti menulis. Ataupun bahasa luih gitu, payah nak bahasa tinggi-tinggi ini. Bermaksud takdir dah selesai. Itu maksud dia. Qalam tu dah kering, bermaksud tulisan takdir dah selesai. Ketetapan Allah dah selesai. Kenapa selesai? Dalam ilmu dia dah selesai. Apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan ingin dah selesai dah. Tuhan begini semenjak azali. Apa Tuhan takdirkan dah selesai. Itu maksud jaffal qalam. Bermaksud takdir dah selesai. Ketentuan dah selesai. Jadi kita kena faham maksud ketentuan dah selesai itu untuk apa. Sebenarnya ketentuan dah selesai ini adalah untuk orang beriman. Bila disebut ketentuan dah selesai, ini untuk orang-orang yang soleh dan menjadi bala kepada orang yang ahli maksiat.
Masya-Allah. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang baik ditambah baik, ditambah baik, ditambah baik, ditambah baik. Bagi orang jahat bertambah hina, bertambah hina, bertambah hina. Sebagaimana balasan Allah Subhanahu wa taala, bila Allah Taala bagi kita syurga, mana tak ada kurang, bertambah, 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 terus bertambah. Sebagaimana azab neraka, terus bertambah, terus bertambah, bertambah. Maka di antara kebaikan Allah, jadi hadis Nabi itu berfaedah untuk orang baik, maka malanglah bagi orang yang tak baik. Maka bila Nabi mengatakan jaffal qalam, takdir dah selesai. Jadi apa sahabat jawab? Kalau macam tu ya Rasulullah, tak payahlah beramal dah. Kata sahabat, kalau begitu ya Rasulullah, kami serah dah. Sebab dah macam cikgu lah. Kau buat macam mana pun markah kau dah pilih pada cikgu tu. Kau baca, kau tak jawab. Kau jawab macam mana pun markah kau dah pilih. Kalau murid dah tahu macam tu, tak kuasa orang baca orang. Ada? Cikgu kata, markah kau dah studi. Cikgu tu manjang tak siap, markah ya? Banyak konjol. Kotes besok tadi tandung bila time hantar markah, ada markah. Ada markah. Alas mana bila time nak menandung, manjang tak siap yo. Bila nak markah, ada markah. Siapa jadi cikgu dia fahamlah tu. Bila nak menandung, manjang sibuk yo. Minta markah, ada. Kita fahamlah markah tu bila letak je kan. Jadi kalau macam itulah jenis cikgu tu, markah saya siap. Jadi kok cikgu tu berani kau nak buat kau buatlah markah kau dah ada. Kata kan. Agak-agak membaca tak anak murid kita. Tak payah baca lah. Kita kenal cikgu ni tu. Kalau kita tulis macam mana pun markah kita dah ada. Kata ada jenis tak baik so. Sampai budak pun tahulah cikgu ni kita tak baca pun tak apalah. Kita tak baca pun dapat dulu. Sebab apa cikgu ni pemalih. Dia tak rahib konten kita tau. Jadi apa? Dah ada markah, dah ada siap. Siap. Dia dah ada markah. Dia pandang muka orang ni, ni markah 80. Macam mana nak bagi markah budak ni? Tengok budak ni 70. Jadi kalau cikgu macam tu, markah kau semua dah ada. Agak-agak membaca tak budak tadi. Tak payah baca lah dia tu. Markah dah ada. Jadi begitulah dipahami oleh para sahabat. Bila Nabi kata takdir dah selesai. Jafal qalam. Jadi sahabat kata, kalau begitu ya Rasulullah, kami serah saja kepada Allah Ta'ala. Salah. Itu salah. Bukan begitu maksud Nabi kata. Ya, kita meyakini ketentuan kita dah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan husnul khatimah, sulul khatimah semua ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kalau bermaksud kita tak payah buat apa-apa dah, kita kata. Kok macam mana pun tetap macam tu dah keputusannya. Bukan begitu maksud Nabi kata. Bukan begitu maksud kita memahami bila takdir dah selesai. Bukan bermaksud kita tak payah buat apa. Tak. Maka Nabi mengatakan seseorang itu dipermudahkan oleh Allah mengikut takdirnya. Sekiranya orang itu orang baik, maka dia akan berusaha menjadi baik. Maka itulah takdirnya. Bermaksud takdir itu juga kita yang berusaha untuk melakukannya. Dia bukan sorah tak. Sebab kita diperintahkan oleh Allah supaya berusaha. Takdir adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita diperintahkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan. Kita diturunkan syariat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada halal, ada haram dan sebagainya. Kita berusaha. Tapi takdir memang milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tak tahu apa yang ditakdirkan Allah Ta'ala. Yang kita tahu Tuhan perintahkan kita salat, kita salat. Tuhan perintahkan kita puasa, kita puasa. Tuhan perintah kita beramal, kita beramal. Tadi kita dah tahu. Yang kita tahu perintah Allah SWT. Yang kita syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dah kita beramal. Tapi hakikat dia adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata ulama, satu perkara yang sukar nak kita fahami. Yang kita tahu kita yang beramal. Kita yang siapkan beramal. Tapi hakikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ulama sukar untuk memahami hakikat ini. Tapi itulah keadaannya. Sehingga di akhirat nanti
ada orang pertikaikan Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah Taala bersoal jawab di padang mahsyar, maka Tuhan tanya, kenapa kau tak solat? Kenapa kau tak keluar zakat? Kenapa kau tak puasa? Kenapa engkau melakukan maksiat dan sebagainya di padang mahsyar? Kita menjawab soalan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tak solat? Kenapa kau berdosa dan sebagainya? Maksud yang jawab. Yang bagi alasan. Sehingga orang menyalahkan semua. Bila tak solat, orang akan sanggup menyalahkan mak ayah dia. Sebab itu berhati-hati. Anak juga akan memberi mak ayah dia. Kenapa kau tak solat? Entahlah, mak saya makin tak disuruh. Dia seorang-seorang je beramal. Anak tak sembahyang tak dimarah. Maka dipanggillah mak ayah tadi. Sebab si anak nak menyelamatkan diri. Maka ditanyalah dan sebagainya. Bagilah alasan. Sehingga tak ada alasan dah. Mak kau dah jawab, tak ada dah kata dia. Dah suruh dah. Dah sabat pun dah. Dah pergi pula tu, kata dia. Dia sendirilah tu. Tak ada. Engkau yang salah. Mak kau dah suruh dah. Kau tak nak juga. Jadi orang ni tadi cari dia. Syaitan. Ya Allah, syaitan, ya Allah. Aku bukan nak jahat, syaitan. Panggil syaitan. Tuhan panggil iblis. Bila manusia dia padang mahsyar sebut iblis menyebab dia berdosa, maka Tuhan panggil iblis, tanya iblis syaitan. Maka dalam surah Qaf, iblis dah jawab siap-siap dah dalam surah Qaf. Soalan yang orang akan kaitkan iblis di padang mahsyar, Tuhan dah sebut dah. Mana benda yang akan berlaku di padang mahsyar, Tuhan dah sebut dalam surah Qaf. Di antara orang akan kaitkan syaitan, kejahatan dia. Maka Tuhan panggil syaitan. Dalam Quran Allah Taala dah sebut jawapan syaitan. Syaitan mengatakan ma atughaitu. Dalam surah Qaf, ma atughaitu. Jawapan syaitan, aku tak paksa. Dia sendiri yang nak. Syaitan bisik-bisik dia. Bahau, mencanak dia fikir bahau. Ma atughaitu, aku tak tarik dia. Mana adalah maksiat dekat bahau tu, pergi ekor apa. Dia bisik dia, pergi beli ekor. Dah start motor pergi. Syaitan tarik telinga. Mak tu kata aku tak paksa dia. Tak ada syaitan tarik telinga dia. Siapa nak tarik telinga dia ni? Sampai kau dah nak ekor. Siapa? Tak ada Tuhan apa. Syaitan tak buat macam tu. Maka syaitan kata, mak atau kau itu aku tak paksa. Dia yang sendiri. Maka tak dapat. Maka kata ulama sampai peringkat orang akan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mengatakan, ya Allah, bukankah engkau yang takdir aku jahat, ya Allah? Ya Allah, bukan engkau yang melakukan kejahatan aku, ya Allah. Maka dalam Al-Quran pun dah ada jawapan dia. Maka Allah Ta'ala dah sebut dalam Al-Quran, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Firman Allah, la yus'alu amma yaf'alu. Tak ada seorang pun layak untuk bertanya apa yang Tuhan buat. La yus'alu amma yaf'alu. Tak ada seorang pun layak apa yang Tuhan buat. Wa hum yas'alun. Mereka yang akan ditanya apa yang mereka buat. Jangan tanya apa yang Tuhan buat. Kamu tu tak sembahyang. Kenapa tak sembahyang? Kenapa tak sembahyang? Kamu tu kenapa berjudi? Kenapa berjudi? Kamu yang akan ditanya. Tak boleh. Kenapa kau tadi aku berjudi, ya Allah? La yus'alu ma yaf'al. Jangan tanya apa yang Tuhan buat. Kamu tahu apa kamu buat. Mana berdosa bila bertanya apa yang Tuhan buat, apa yang Tuhan takdirkan. Hak Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang kamu buat? Bermaksud orang yang ahli maksiat, dia sendiri yang nak maksiat. Pada zahir dia sendiri maksiat. Maka itu yang akan orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka itu yang memilih tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada hakikat Allah Taala memiliki iman. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ya Muhammad, engkau tidak boleh beri hidayat kepada orang yang kau kehendaki, tetapi Allah yang beri kehendak kepada orang yang dia kehendaki. Walakin Allah yahdi man yasha. Tetapi Allah Taala yang beri hidayat kepada orang yang dia kehendaki. Bermaksud hidayat kehendak Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya. Tetapi bila orang itu tidak beriman, orang itu akan dipersalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu keadaan. Jawab mana kita pergi di politik boleh.
Jadi itu keadaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bermaksud balik ke sini, balik jauh mana pergi? Mana seseorang itu perlu punya keinginan. Masya Allah, kita kata tadi bahawa ruh kita dahulu berada dalam alam arwah. Kita tak tahu dalam ruh, dalam alam ruh kita berada kelompok siapa, kita tak tahu. Tetapi kita ada syariat. Kita ada syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar melakukan kebaikan, ketaatan. Dan kita ada panduan agar kita bersama dengan orang-orang yang soleh. Maka kita gunakan perintah itu untuk beramal dengan amal yang soleh, dan kita berkeinginan untuk bersama dengan orang yang soleh. Maka Allah Subhanahu wa taala akan pertemukan kita dengan mereka. Sebagaimana Imam Syazili radhiyallahu anhu, betapa jujurnya hatinya untuk berguru dengan orang yang paling soleh pada zaman dia, Syekh Abdul Salam bin Bashis. Maka akhirnya Allah Ta'ala pertemukan dengan Syekh Abdul Salam bin Bashis. Maka ketika mana Imam Syazili bertemu dengan Syekh Abdul Salam bin Bashis, maka kata ulama, murid kepada Abdul Salam bin Bashis satu-satunya adalah Imam Syazili radhiyallahu anhu. Seorang yang muridnya. Sehingga dikatakan sekiranya Abu Hasan Asy-Syadzili, kita dah baca manaqib sebelum ni, sekiranya Imam Syazili tidak berguru dengan Abdul Salam bin Bashis, orang tak kenal Abdul Salam bin Bashis itu siapa. Nama dia tidak akan disebut. Yang terkenal Imam Syazili radhiyallahu anhu. Imam Syazili terkenal. Madrasah adalah madrasah yang paling besar di dunia ni. Madrasah Syadzili ini adalah madrasah yang paling besar. Madrasah tasawuf yang paling besar di dunia adalah madrasah Asy-Syadziliyah. Sebab di bawahnya keluar cabang-cabang yang lain. Keluar cabang Ahmadiyah dan sebagainya. Jadi madrasah yang besar. Jadi Imam Syadzili ulama tasawuf yang dikenali. Adapun Syekh Abdul Salam bin Bashis tidak dikenali. Sehingga dikatakan satu-satunya murid dia adalah Abu Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu. Sebab Abdul Salam bin Bashis adalah wali yang mastur, wali kutub yang mastur, wali kutub yang tersembunyi, orang tak tahu, orang tak kenal. Allah Ta'ala tutup kewalian dia, dan orang hanya tahu dia adalah orang tua yang soleh, macam tu. Orang sekitar dia tahu kewujudan Abdul Salam bin Bashis, tapi sekadar tahu orang tua yang lagi usia yang ahli ibadat itu. Ada berkedudukan dia wali kutub, orang tak tahu. Dan orang tak pergi berguru pun, kecuali Al-Imam Syazili radhiyallahu anhu. Jadi maknanya tak jadi apa-apa masalah kepada Syekh Abdul Salam bin Bashis. Tak risau dah. Tak risau tak ada murid dan sebagainya. Akhirnya yang datang belajar adalah Al-Imam Syazili radhiyallahu anhu. Sebab itu dikatakan bahawa seorang murid yang dapat mengambil rahsia kerohanian daripadamu lebih baik daripada 1000 murid tetapi tidak mendapat manfaat daripadamu. Jadi ini panduan kepada berguru lah maksud dia. Jangan risaulah, tak ada murid, tak ada orang pedulikan kamu tu. Tak ada orang. Maka memadai seorang mendapat manfaat. Itu secara umum Nabi SAW menyebut hadis dia, sekiranya engkau berdakwah kepada seorang, itu terlebih baik daripada kamu mendapat seekor unta yang mahal harganya. Bermaksud jangan kita risau, jangan kita sedih dan sebagainya kalau tidak punya murid yang ramai. Seorang murid yang mendapat rahsia kerohanian daripadamu lebih baik daripada 1000 murid tetapi tidak mendapat manfaat daripadamu. Wallahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim.